Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, baiklah kita akan belajar untuk adab rehlah. Baiklah, kita boleh tengok pada muka surat 172 di buku teks. Anak-anak boleh tengok maksud rehlah. Okey, saya bulatkan maksud rehlah. Baik, maksud rehlah adalah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Baik, setiap apa perbuatan yang kita buat, melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah, ianya berkaitan semua tentang rehlah. Rehlah ni adalah sesuatu yang kita perlukan apabila kita dah buat banyak perkara, kita stres, kita tension, jadi kita perlukan rehat untuk diri kita. Jadi kita dianjurkan untuk melancong ke mana sahaja. Tapi ada tempat-tempat yang perlu kita pergi, sama ada tempat itu baik ataupun buruk, kita yang perlu pilih. Baiklah, seterusnya, apa dalil Al-Quran yang menyatakan kita dianjurkan pergi ke tempat-tempat lain? Okey, surah Quraisy ayat yang kedua. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik, maksud kat situ dia kata apa? Iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maknanya pada zaman Nabi ni dah dianjurkan lagi dah. Kalau nak jual barang dagangan, dia akan pergi ke satu tempat yang lain. Bila pergi ke tempat lain, dia akan dapat jumpa barang yang berlainan dekat negeri mereka, dan dia boleh juga melalui perjalanan boleh tengok pemandangan sepanjang mereka pergi ke sana. Baiklah, kita teruskan ke seterusnya. Okey, seterusnya baiklah. Apa di jarak perjalanan yang sesuai dengan rehlah tersebut, iaitu perjalanan sejauh 2 marhalah, iaitu kira-kira 91 kilometer. 91 kilometer dikira sebagai musafir. Baiklah, bila orang berehlah ni atau pergi melancong, mengembara, maka akan ada tuntutan untuk solat dia. Selalunya solat apa? Qasar, jamak dan sebagainya. Seterusnya, okey, adab rehlah. Baik, adab rehlah ni dia ada 3. Adab adab sebelum, adab semasa dan selepas. Sebelum, semasa dan selepas. Baiklah, sebelum kita menjurus kepada adab rehlah, kita akan terfikir dekat kita punya otak, apa dia contoh-contoh tempat yang boleh kita kunjungi. Kalau dalam Malaysia ni, dekat Kuta, contoh, kita tak pernah pergi muzium nelayan, kita pergi tengok dekat Desaru. Kalau kita nak pergi tengok pantai, kita pun dah ada pantai dekat Desaru. Kat sana tempat-tempat yang boleh kita release tension dan sebagainya. Awak pun tahu ada lagi tempat-tempat dekat Malaysia yang awak tahu. Contoh lain KLCC, KL tahu dan sebagainya. Baiklah, terus kepada adab rehlah. Adab rehlah kat sini akan ada pembahagiannya. Baik, kalau adab sebelum, awak tengok nombor 1. Okay, nombor 1, berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadat. Maknanya bila kita terfikir nak buat rehlah, kita akan terfikir, niatku kerana Allah, semoga perjalanan kita akan menjadi satu ibadat dan perjalanan itu menjadi ada kebaikan untuk kita. Okay, seterusnya kita pilih lagi ketiga, nombor 3, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Jadi kita kena plan lah kat mana kita nak pergi. Takkan kita nak berehat pergi masuk disco, betul tak? Itu salah satu tempat yang tidak boleh. Maknanya kalau kita nak pergi rehlah ni, cari tempat yang halal, yang sesuai untuk kita sebagai orang Islam. Okay, seterusnya yang kelima. Kelima adalah adab sebelum mendapatkan keizinan ibu bapa. Jadi kalau kita masih anak-anak, kita perlu pergilah dengan mak ayah, ajak mak ayah kita minta izin ni. Boleh tak pergi muzium dan sebagainya? Minta izin dulu. Jika dibenarkan, baru boleh pergi. Okey, seterusnya, kalau tadi ada sebelum, sekarang semasa. Semasa kita nak buat ni. Semasa kita dah plan apa? Yang nombor 2.
memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan beribadat. Baik. Sebelum kita nak memulakan perjalanan, jadi kita perlukan solat musafir dan berdoa semoga perjalanan kita lancar dan sebagainya. Seterusnya, yang keempat, jadi nak keluar rumah tu kena pakai menutup aurat dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Jadi kalau jangan pakai yang tidak menutup aurat. Sebab apa? Orang memandang, bila memandang dia akan menjadi tuduhan, ada yang menjadi kebaikan. Jadi kita kena jaga. Seterusnya, yang keenam, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan menggunakan keindahan ciptaan Allah. Sebutlah, nampak cantiknya jambatan tu, subhanallah, cantiknya gunung tu, subhanallah. Guna perkataan-perkataan tersebut memuji keagungan ciptaan Allah. Baik, seterusnya, kalau tadi 3 adab sebelum, 3 adab selepas, semasa, dan sekarang ni tertinggal satu lagi, iaitu yang ketujuh, sentiasa menjaga waktu solat. Walau kat mana kita berada, solat tu kena jaga. Baik, seterusnya yang terakhir adalah adab selepas. Apa yang kita perlu buat? Yang selepasnya adalah bila kita selamat sampai ke tempat tersebut, kita hendaklah yang ketujuh, kita ulang balik. Ketujuh, sentiasa menjaga waktu solat, dan yang ke-8, sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Sentiasalah kita ambil foto, gambar, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Jadi kita memuji keindahan yang Allah telah cipta. Baik, kat situ dah dapat satu pahala. Baik, seterusnya adalah kelebihan dia. Baik, apa dia kelebihan dia? Kita tengok yang saya bulatkan. Yang saya bulatkan ni ada banyak. Yang pertama, bila kita berrehlah ni dapat tenangkan fikiran. Dapat tenangkan. Yang kedua, dapat kenali budaya dan tempat. Kita tak tahu, kita pergi Sarawak, kita tak nampak orang asli dia, orang kaum Bidayuh ni macam mana, apa lagi dan sebagainya. Jadi, seterusnya, merasa minda, banyak pengalaman, iman di jiwa juga ditingkatkan. Lepas tu, maruah dipertahankan. Jadi kat mana-mana kita berada, solat kena jaga, maruah kena jaga. Sebab itulah menutup aurat itu perlu, jaga solat itu lagi penting. Baik, seterusnya sebagai rumusannya, kita tengok amat digalakkan. Kita amat digalakkan dalam Islam kerana apa? Kerana kita dapat meneroka alam ciptaan Allah dan mengagungkan kebenarannya. Tapi ada cakap, cikgu saya tak berkemampuan. Tak apalah, kita pergi tengok kat luar rumah, kita tengok awan, kita berzikir. Kita dah kira mengagungkan ciptaan Allah. Baiklah, semoga info yang saya ajar, tajuk yang saya ajar ini akan anak gunakan dengan sebaik yang mungkin dan dapat cerita balik pada mak ayah, kepada kawan-kawan dan sebagainya. Itu salah satu ilmu. Sebab apa? Menyampaikan ilmu walaupun satu ayah adalah yang terbaik. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.